setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya yang telah menjadikan kita ini umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini hari Jumaat, bersempena hari Jumaat, saya mengingatkan diri saya dan sidang penonton pendengar yang ada pada malam ini, kita jangan lupa, jangan kita sekali-kali lalai daripada mengucapkan selawat, mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nikmat bernabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat setelah kita ini diberi nikmat bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama bersyukur atas dua nikmat yang begitu agung, sehingga dengan nikmat-nikmat ini tadi kita dapat mencontohi, meneladani perjalanan ataupun sikap dan serta adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bentuk, bagi peluang kepada kita untuk membentuk dan memiliki yang apa yang saya sebutkan minggu lepas, nafsu al-mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang, sehingga kita dapat memancarkan adab perangai yang baik-baik seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya nak kongsi satu nasihat dan pesanan daripada sebuah buku yang mengandungi 40 nasihat, ya, mengandungi 40 nasihat yang penting untuk kita dalam kehidupan ini. Antaranya yang saya nak petik di sini, yang pertama, satu sajalah yang saya nak kongsikan pada malam ini, iaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih dan sangat sayang kepada orang yang bertaubat. Dalam Al-Quran jelas ayat menyebut innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta, sayang, kasih kepada hamba-Nya yang bertaubat. Daripada situ, ini bermakna Allah Subhanahu Wa Ta'ala benci kepada hamba yang tidak bertaubat. Tak pernah dia nak fikir untuk bertaubat, teringat untuk dia kembali kepada Allah. Allah tak suka hamba yang tidak bertaubat. Jadi kalau kita mahu dikasihi oleh Allah, mahu disayangi oleh Allah, mahu dicintai oleh Allah, maka banyakkanlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ini sebagai seorang hamba yang maknanya kita rasa kita ini dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sucikan diri kita, hati kita, kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tanpa taubat sebenarnya kita belum berjalan lagi. Ya, kita belum memulakan perjalanan kita itu untuk menuju kepada Allah, selagi mana kita ini tidak mulakan ia dengan taubat. Jadi sebab itulah taubat sangat penting, ya, dengan solatnya, dengan istighfar yang berpanjangan, yang sentiasa, yang tidak putus-putus, itu adalah ciri-ciri hamba-Nya yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat adalah perkara pertama yang perlu menjadi sikap dan perangai dalam diri kita. Dalam Quran pun Allah banyak memerintahkan kita, seperti dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 20, ayat 31, Allah berfirman, bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian mendapat kejayaan. Ini bermakna kalau kita nak berjaya, nak tak nak kita mesti mulakannya dengan taubat. Ya, kadang-kadang kalau kita pernah dengar cerita, ya, Imam Nawawi sendiri, ya, Imam Nawawi sendiri sebelum dia menulis sepotong hadis, dia akan solat 2 rakaat. Jadi solat itulah sebenarnya adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menulis. Jadi hubungan kita sebagai hamba Allah yang nak menuju kepada Allah ini, tak ada lain, tak ada bukan, ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pintu dia, itu jalan dia untuk mencapai kejayaan. Dan kejayaan di sini ialah al-falah, ya, bukan an-najah. Kalau dalam bahasa Arab siapa pernah belajar, kita pernah dengar dua perkataan ini, an-najah dan al-falah. An-najah ini lebih kepada kejayaan duniawi, dan al-falah lebih merujuk kepada kejayaan ukhrawi, kejayaan hidup di akhirat. Jadi dalam surah Al-Mu'minun kita pun biasa dengar, pada aflahal mu'minun, sungguhnya telah
sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Jadi dipakai perkataan aflaha, iaitu daripada perkataan falah. Jadi beriman ni merujuk kepada kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia adalah unsur-unsur ataupun sesuatu yang berkaitan dengan perkara akhirat. Jadi sebab itu Allah menyebut kalau nak berjaya, nak mencapai al-falah tadi, jalannya ialah mulakan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis yang menarik boleh saya kongsikan pada malam ini untuk menggambarkan betapa Allah ini gembira. Ya, Allah gembira bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, sedang pendengar yang saya kasih sekalian, dalam hadis Nabi menyebut, hadis riwayat daripada Anas bin Malik, khadam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah, Nabi bersabda, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Dari Anas bin Malik, khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan taubat hamba-Nya, melebihi gembiranya seorang yang menjumpai haiwan tunggangannya setelah Allah Subhanahu Wa Taala sesatkannya di tengah tanah yang luas, yakni padang pasir. Bayangkan, Allah buat satu analogi betapa gembiranya Allah apabila kita ini kembali bertaubat kepada Allah, laksana seperti atau bagaikan seseorang yang berjalan di tengah padang pasir yang luas mencari untanya yang telah hilang. Yang mana unta ni kalau dia hilang, dia sesat, bukanlah senang kita nak dapat dia. Nak jumpa balik walaupun dia jalan perlahan, tetapi di tengah padang pasir yang luas, kita nak cari unta kita tu memang satu perkara yang sukar, yang rumit. Hingga boleh membawa kepada putus asa. Dah tak boleh nak cari dah. Duduk mungkin kita akan berputus asa, bersedih hati, berduka cita sebab tak jumpa unta yang hilang tadi. Tapi bayangkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, ya, unta tadi tu ditemui, dijumpai balik setelah putus asa, setelah bersedih, setelah kecewa dengan kehilangan, tiba-tiba Allah takdirkan jumpa. Apa perasaan kita? Apa perasaan orang yang kehilangan unta tadi? Pasti dia akan gembira yang tersangat-sangat, meloncat, melompat je kerana gembira dia menemui barang yang ditemui. Jadi begitulah yang nak digambarkan kepada kita, maksudnya Allah suka sangat kalau kita ni bertaubat kepada Allah, dan Allah amat benci, amat sedih kalau kita tak nak bertaubat kepada Allah. Kita ni tak ingat untuk kembali kepada Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala sentiasa membuka ruang, membuka pintu dan peluang untuk hamba-Nya yang bersalah, hamba-Nya yang berdosa kembali bertaubat kepadanya. Begitu juga dalam sepotong hadis yang lain. Ceritanya lebih kurang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lillahi ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardil falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalika idh huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min syiddatil farah. Hadis ni lebih menarik lagi untuk menggambarkan tentang betapa Allah Subhanahu Wa Taala gembira dengan taubat kita. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih gembira dengan taubat hamba-Nya ketika dia bertaubat kepadanya, melebihi gembiranya seorang yang berada di atas kenderaannya, yakni unta, dan berada di suatu tanah yang luas. Kemudian dia kehilangan kenderaannya itu, makanan dan minumannya, sehingga menyebabkannya berputus asa. Bayangkan perasaan tu. Makanannya, untanya, minumannya, semuanya hilang. Dibawa lari oleh unta itu. Bukan lari tetapi sesat. Unta itu mungkin terlepas daripada tambatannya, lalu dia pun hilang di tengah padang pasir. Dia kemudiannya menuju ke sebatang pokok, lalu tertidur berbaring di bawahnya. Maka dah letih, cari unta, sedih, kecewa, putus asa, duduklah dia di sebuah pokok. Sedang hatinya yang sudah berputus asa sama sekali, namun secara tiba-tiba
kenderaannya, yakni untanya itu berdiri di sisinya. Lalu dia mengambil tali pengikat unta tersebut. Tiba-tiba dia jaga-jaga, buka mata daripada tidurnya tadi tu, dapati untanya ada di sebelahnya. Oleh sebab terlalu gembira, dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Masya Allah. Dia tersasul. Bahasa kita sampai macam tu sekali. Terlalu gembira sehingga orang kata lost control. Tak boleh nak kawal kegembiraannya itu. Dia tersasul. Sehingga dia kata, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Terbalik. Yang biasanya kita yang sedar diri dalam keadaan normal, aku hambamu dan engkau Tuhanku. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Itu macam biasalah yang kita dengar. Tapi oleh kerana orang ni terlalu gembira, dahsyatnya gembira tu sampai tersasul macam tu. Dia tersalah berkata kerana terlalu gembira. Jadi dalam ayat ataupun hadis dan juga ayat Quran ni, ringkasnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengharapkan menanti taubat hamba-Nya. Jadi kita ini apabila kita mengetahui bahawasanya Allah menunggu taubat kita yang tak pernah sunyi daripada kesalahan, daripada dosa, maka bersegeralah kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kan dalam Al-Quran juzuk 4 ada Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk memohon maghfirah, yakni keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Yang mana ganjaran keampunan tadi itu adalah syurga. Ya, jannah, syurga, luasnya, lebarnya selebar langit dan bumi. Arduha ka'ardis samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu ayah saya kasih sekalian, nasihat ini saya tujukan untuk diri saya juga, diri saya sendiri dan sesiapa yang merasakan perlu untuk kita kembali bertaubat kepada Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah kerana kita nak kejayaan di dunia dan nak kejayaan di akhirat. Jalannya ialah kita bukakan dengan, kita utamakan ataupun kita dahulukan segala niat, segala apa yang kita nak buat itu dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kita kejayaan di dunia, lebih-lebih lagi kejayaan di akhirat. Aqulu qauli hadza, setakat itu saja perkongsian saya pada malam ini, tazkirah ringkas. Mudah-mudahan ada isi penting, ada isi yang baik dapat kita amalkan, dapat kita kongsikan bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Puan Inul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat Al-Fadhil Ustaz Saiful Amar atas kesediaan memimpin bacaan surah As-Sajdah dan Al-Mulk itu tadi, dan juga tazkirah Maghrib.